Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah, karangan Syekh Abdullah Ibnu Sa'd Syekh Salim Ibni Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i safinatin najati lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Alhamdulillah, daripada hari ke hari Allah Subhanahu wa ta'ala merezekikan kepada kita akan nikmat dapat terus melanjutkan daripada satu majlis ke satu majlis. Dan majlis pada hari ini adalah majlis yang ke-17. Majlis yang ke-17 bagi pembacaan kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah. Dan semoga ini adalah satu petanda bahawa Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ini, amin. Moga-moganya begitu. Dan moga-moga ia menjadi sebab untuk kita terus dapat mempelajari ilmu-ilmu Islam. Yang kali ini kita mempelajari fiqh berdasarkan kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada fasal yang seterusnya, iaitu kita akan masuk ke fasal yang kelima, yang menceritakan tentang fardu wudu. Kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan fardu wudu. Okey, semalam ada beberapa soalan yang nak ditanya, tapi saya tak sempat nak menjawabnya kerana keterbatasan masa. Sebelum kita masuk, ada persoalan yang ingin ditanya semalam? Silakan. Dia sakit terlantar, kemudian dia pakai tiup saluran kencing tu. Okey, jadi masalahnya, okey, bagi mereka yang begini, dia maknanya dia menanggung najis. Sama lah juga kalau dia kena pakai pampers. Tapi macam mana, dia wajib solat atau tidak? Dia wajib solat. Dia wajib solat. Dan dalam masa yang sama, nanti selepas dia sihat nanti insya-Allah dia cek balik berapa lama dia solat dalam keadaan begitu. Kerana solat dengan membawa najis ataupun solat dalam keadaan dia tidak mampu berwuduk dengan sempurna atau tak dapat nak bertayamum, solat itu sah tetapi perlu untuk diqada. Maknanya walaupun tak cukup syarat tetapi sembahyang itu sah. Maksudnya sembahyang itu sah dan diwajib melakukannya. Dan kalau dia sihat nanti dia tengok balik berapa hari yang dia telah tinggalkan, jadi dia qada secara beransur-ansur. Macam mana? Kalau dia tak sempat, takdir Allah Ta'ala meninggal, itu maksudnya, maka ketika itu dia tak adalah, sebab dia tak diistilah orang yang tolong qadakkan untuk dia. Maka ketika itu dia pergi dalam keadaan insya-Allah Tuhan redha kepada dia kerana dia telah melakukan ibadah berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Jadi ketika itu kalau dia tak sempat nak qada kerana dia sampai sudah sakit dan bawa kepada kematian, maka dia tidak perlulah untuk kita buat apa-apa kepada dia.
Dan dia sendiri tidak menanggung sebarang dosa. Sebab dia telah melakukan solat berdasarkan kemampuan dia. Itu soalannya. Silakan cikgu. Okey, satu soalan ya. Satu orang yang dia pengsan. Dia aksiden contoh, lalu dia pengsan, dia koma, katakan 10 hari. Atau dia tak pingsan pun peringkat awal. Lepas tu doktor kata tak boleh ni, kita kena buat operation segera. Lalu dia operate. Lalu akhirnya dia dibagikan ubat bius tu, akhirnya dia pun ditidurkan, lelap. Adakah selepas 10 hari dia bangun, dia kena qada balik 10 solat yang ditinggalkan sepanjang dia tidur tersebut? Jawapannya tidak. Kerana di sana ada beza di antara tidur dengan pengsan. Ada beza di antara tidur dengan pengsan. Orang yang tidur, kalau kita gerak dia boleh bangun. Tapi orang ni walaupun namanya ditidurkan, awak gerak dia tak bangun dah. Melainkan setelah habis ubat bius dia tu, barulah dia akan sedar. Maknanya ketika itu dia termasuk dalam hukum orang yang pitam. Orang yang pengsan. Walaupun dalam situasi ni kalau dia aksiden dan terus pengsan, itu lain cerita. Ini kalau dia ditidurkan, namanya ditidurkan, tapi buat hakikatnya dia bukan tidur, dia dipengsankan. Maka ketika itu setelah dia bangun, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan solat yang ditinggalkan sepanjang dia tidur tersebut. Kerana dibezakan hukum seseorang yang meninggalkan solat kerana dia tidur dengan hukum seseorang yang meninggalkan solat kerana hilang akalnya. Seperti gila, seperti pitam. Orang gila dia tak perlu qada balik semua solat yang ditinggalkan sepanjang dia gila. Maka begitu juga orang yang pengsan. Beza dengan orang yang tidur. Orang yang tidur, kalau dia gerak, dia boleh bangun. Maksudnya dia itu seperti ghaflah, dia seperti lalai. Orang yang tidur ni seperti dia terlalai sebentar. Macam orang yang terlupa, dia ingat dia dah semayang, rupanya tak semayang. Maka ketika itu dia kena qada. Tapi kalau dia pengsan, macam isu tadi, dia tidak wajib untuk mengqada solatnya. Kerana ketika 10 hari itu dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Okey, ada soalan ke seterusnya? Kalau tak ada, kita terus masuk kepada perbahasan berkenaan dengan fardu-fardu wuduk. Okey, semalam saya ada satu perbahasan yang itu sekiranya najis yang keluar daripada kemaluan itu panjang sehingga melepasi, kalau buang yang besar tu melepasi safhah. Atau kalau dia kencing, entah macam mana, air kencing dia telah membasahkan seluruh zakar dia. Ataupun kalau membasahkan seluruh faraj dia. Maka ketika itu, semestinya kawasan yang sudah terkeluar daripada safhah dan juga hasyafah, semestinya tidak boleh diistinja menggunakan batu. Adapun najis yang masih ada di safhah dan hasyafah tu macam mana? Saya dah cuba cari tadi, tapi jawapan tu saya tak dapat nak betul-betul lagi. Jadi saya tangguh kepada pertemuan yang seterusnya. Sebab saya takut saya tersalah dalam menyatakan pandangan hukum dalam isu ni. Tapi kalau berlaku, jawapan tak tahu lagi. Dah berlaku. Tak payah istinja guna batu lah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini kaedah yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan benda yang meragukan kamu, pergi kepada benda yang tidak meragukan kamu. Mari kita nak tunggu hukum yang ustaznya membaca kitab tak habis-habis, tak jumpa-jumpa contoh. Dia kata nanti dulu. Yang kita pula kebetulannya nak mengamalkan istinja menggunakan batu. Takdir Allah Ta'ala hari itu makan kambing 3 hari berturut-turut contoh, tekak pun sakit, kena CB cirit-birit menyebabkan habis basah dia sampai ke peha-peha. Jadi dia kata tak apalah, yang peha tu nak basuh pakai air. Tetapi di kawasan safhah itu, kawasan yang tertutup,
kawasan yang ditutupi oleh dua punggung sewaktu seseorang itu berdiri, boleh tak dia nak beristinja menggunakan batu? Saya kata saya tak tahu. Saya dah cuba cari, macam dah dapat jawapan, tapi saya nak tengok lagi berbagai kitab. Tadi tengoklah Tuhfatul Muhtaj, ada disebutkan perbahasan ini. Tapi nak cari dalam beberapa kitab lagi supaya dapat kukuh masalah ini. Akhirnya saya kata nanti dulu, minggu depan. Esok dah berlaku. Nak buat macam mana tuan-tuan? Tinggalkan benda yang tak pasti, pergi kepada benda yang pasti. Menggunakan batu tak tahu. Saya tak tahu lagi jawapannya. Yang pasti guna air sah. Guna je lah. Sementara nak tahu tu, tinggalkan ketidakpastian tu dan pergi kepada benda yang pasti. Ya. Ada dua soalan. Guna tisu apa? Tisu. Dalam isu apa? Istinja dengan apa? Sebab tu najis keluar daripada safhah ke? Ataupun ketika najis dalam kawasan safhah dan juga hasyafah? Dia sudah terkeluar lah maksudnya. Contoh macam katakan berak cair tadi. Udah dia basah habis, apa namanya, peha. Tak kisahlah tu. Itu contoh aja. Yang penting najis itu sampai terkena kawasan yang luar daripada kawasan yang tertutup itu. Boleh atau tidak? Jawapan yang tak boleh. Sebab beristinja menggunakan tisu, hukumnya adalah seperti beristinja menggunakan batu. Maka beristinja menggunakan batu, syarat dia macam kita dah bincang semalam, hendaklah najis itu masih di kawasan asal. Selepas kita selesai qada hajat, najis yang belum dihilangkan daripada kemaluan itu masih di tempat asal. Iaitu apa dia yang kita bincang semalam? Iaitu najis itu kalau qada hajat kecil, buang air kecil, maknanya air kencing itu masih dalam kawasan kepala zakar. Maafkan saya. Dia belum melepasi kawasan kepala zakar. Kalau qada hajat besar, najis itu masih dalam kawasan safhah. Safhah bagi punggung. Apa dia safhah? Yang telah kita bincangkan semalam. Kawasan lurah itu, kawasan lurah di antara dua punggung itu. Iaitu kawasan keluar najis dan sekitarnya. Yang mana kawasan itu kalau awak berdiri, saya pun dah try semalam. Check situ. Ini kawasan ni. Bila awak berdiri, dia tertutup. Kalau awak bertinggung, dia terbuka. Itu kawasan safhah. Jadi kalau najis masih dalam kawasan safhah atau najis masih dalam kawasan hasyafah, ketika itu bolehlah beristinja menggunakan batu dan apa sahaja yang seperti batu. Macam tisu tadi. Jelas tuan? Baik. Silakan cikgu. Kalau musim sejuk di Mesir, Mesir dan negara lain, saya tak tahu negara lain, yang saya tahu orang Mesir, awak pun duduk di Mesir je. Istinja guna apa? Air juga. Air panas ada? Kalau negara orang putih, rasanya kalau saya dengar cerita pengalaman kawan-kawan yang bermusafir ke Eropah semua, memang dalam bilik ayam dia ayam tak ada. Ada tisu je. Jadi ketika itu memang istinja menggunakan tisu. Iaitu menggunakan batu lah istilahnya. Walaupun bukan batu betul, tapi maknanya hukumnya seperti hukum beristinja menggunakan batu. Tapi kalau musim sejuk, kita nak istinja guna batu atau guna air, macam yang kita bincangkan semalam, paling bagus air. Bukan isunya musim sejuk atau musim panas. Isunya dengan menggunakan air, air akan menghilangkan jirim najis dan juga kesan najis. Berbeza istinja menggunakan tisu, batu dan sebagainya, dia hanya menghilangkan jirim najis tetapi tidak menghilangkan kesan najis. Dan kalau di Mesir, kalau musim sejuk, awak guna air panas, tapi guna juga air sejuk kalau dah tak sempat kan. Kalau tak sempat, sabar sikit lah. Sabar sikit. Apa dia? Ya, kesan itu dimaafkan oleh syarak. Sebab itu dibenarkan menggunakan istinja dengan batu. Walaupun kesan itu masih ada. Sebab itu macam saya sebut semalam, kalau seseorang itu dia beristinja menggunakan batu, kemudian dia pergi duduk dalam besen air yang kurang daripada 2 kolah, dia telah menajiskan air tersebut.
dia telah menajiskan air tersebut. Kerana walaupun pada punggungnya itu tidak ada jirim najis, tetapi kesan najis tidak dapat dihilangkan oleh batu. Lalu kawasan itu pada hakikatnya masih bernajis, cuma dimaafkan. Lalu dia sembahyang sah, dia pakai seluar-seluar tu tidak menjadi masalah untuk dia pakai. Seluar tu main dimaafkan, walaupun pada hakikatnya dia masih menanggung najis. Sebab itu apabila orang yang bersinjak menggunakan batu, dia pergi masuk dalam air kurang daripada 2 kolah. Nanti kita akan lihat 2 kolah berapa. Kurang daripada 2 kolah ini menyebabkan air yang kurang daripada 2 kolah ini akan menjadi mutanajjis. Berbeza kalau kita bersinjak menggunakan air. Dia telah menghilangkan zat najis, jirim najis maksudnya, dan juga kesan itu. Maka apabila dia pergi duduk selepas dia istinjak guna air tadi, dia pergi masuk dalam air kurang daripada 2 kolah contohnya, air itu tetap air mutlak. Cuma kalau dia cerita ke kawan, air ni masih mutlak, tafadhal. Kawan kata, istakhdim anta binafsi, amma ana la. Gunalah sendiri, aku tak mahu. Ada pula bekas dia, dah lah bekas kawasan tu pula. Ingat ada berkat nak bagi kita untuk berwuduk guna air tu. Tetapi status air itu macam mana? Dia adalah tahur, suci lagi menyucikan. Jelas Cikgu ada soalan ni dia? Selesai. Okey, rasanya kita selesai dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Alhamdulillah, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu faslun furudul wudu'i sittatun, iaitu perbahasan yang membicarakan tentang rukun-rukun wudu. Ini semua kita dah tahu, tapi bila kita baca secara bersistem begini, dia akan menyusun kembali maklumat-maklumat kita secara bermanhaj. Maknanya macam kita target tu dalam 10 tahun lagi, 5 tahun lagi boleh roja lah kot dekat Pejabat Mufti, insya-Allah. Di Mesir dia jabatan fatwa dia macam hospital. Maknanya kalau awak nak datang tanya fatwa, dia akan tanya fatwa tentang apa? Tentang ibadat ke, munakahat ke. Kita pun kata saya nak tanya tentang masalah munakahat. Okey, ambil nombor giliran. Lepas tu kita pun tunggu. Lepas tu naik nombor sekian-sekian, pergi ke bilik sekian-sekian, bertemu dengan syekh sekian-sekian. Kita pun tanya soalan, okey khalas, lepas tu balik dan direkodkan. Lepas tu syekh, kalau dia datang lagi, syekh kata bukan dah tanya ke soalan ini pada tarikh sekian-sekian-sekian. Maknanya gitu. Jadi benda tu boleh berlaku kalau ramai ahli tenaga fatwanya. Jadi kita cuba usaha supaya Bougainvillea, lepas ni bukan lagi Taman Bougainvillea, Taman Fuqaha Bougainvillea. Pakat-pakat bolehlah kita boleh buka klinik fatwa dekat surau kita ni, ataupun masjid yang akan dibina biiznillah. 10 tahun lagi target insya-Allah. Faslun furudul wudu. Qala Sayyidina al-Imam Salim ibnu Abdullah ibni Sa'd ibni Abdullah ibni Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i safinatin najati lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala faslun iqtarabat salatul 'isha furudul wudu'i sittatun. Al-awwal النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين. Boleh juga dibaca marfiqain. Bahasa Arab ni kalimah ni boleh dibaca dua, al-mirfaqain ataupun al-marfiqain. Serupa macam kalau nak nyebut air boleh, air boleh, ayak boleh. Macam itulah dia lahjah. Al-thalith ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Al-rabi' mashu ba'dir ra'si wa jami'uhu sunnatun. Al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. As-sadis at-tartib. Ini adalah satu perbahasan yang menceritakan tentang fardu-fardu wuduk, iaitu rukun-rukun bagi wuduk. Tak ada 6 perkara ni, tak sahlah wuduk, tak wujudlah wuduk. Jadi sembahyang lepas tu semua tidak diiktibar sebab wuduk tidak wujud. Fasal ni surat yang ke-15. Fasal pada membincangkan mengenai fardu-fardu
wudu, iaitu rukun wudu. Fardu wudu ada 6. Maksudnya rukun wudu ada 6. Fardu yang pertama adalah niat wudu ketika membasuh muka. Sebab apa? Sebab dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, niat ini dia adalah muqtarin bil fi'l. Al-qasdul muqtarinu bil fi'li. Apa dia niat? Niat adalah kehendak yang berlaku serentak dengan perbuatan. Tapi kalau kehendak itu wujud sebelum perbuatan wujud, ia tidak dinamakan niat, dia dinamakan azam. Contoh, tuan-tuan nak datang sembahyang tadi, tuan-tuan dah berazam di rumah nak sembahyang maghrib di surau. Itu tak dipanggil niat. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu dipanggil azam. Bila niat? Ketika kehendak untuk mendirikan solat itu berlaku pada awal-awal solat. Iaitu awal-awal solat adalah takbiratul ihram. Jadi sebab itu disyaratkan niat ketika takbiratul ihram. Kalau berwuduk pula, bilakah rukun pertama bagi wuduk? Iaitu nak kira-kiranya sewaktu membasuh muka. Maka niat yang merupakan rukun juga hendaklah serentak ketika mula-mula air terkena muka. Maksudnya, kalau satu orang bangun tidur nak sembahyang subuh, dia gosok-gosok gigi apa semua, lepas tu dia pun basuh muka, baru bangun tidur. Lepas dia dah basuh janggut-janggut dia, mulut apa semua, lepas tu tapi dia tak teringat pun nak berwuduk. Dia niat nak basuh muka sebab bangun tidur. Lepas tu dia kata, dah basuh dah setengah ni, basuh kat atas lah. Dia ambil air, dia basuh kat atas. Kali tu dia berniat berwuduk. Sempurna kebasuhan mukanya? Tidak. Kerana basuhan yang peringkat awal itu tidak disertai dengan niat berwuduk. Maka dengan sebab itulah, wuduk hendaklah disertai dengan niat pada perkara pertama bagi rukun wuduk secara perbuatannya, iaitu membasuh muka. Jadi kalau kita lihat semua, ataupun kita boleh kata kebanyakan ibadah ini niatnya berlaku serentak dengan awal-awal solat. Awal-awal ibadah. Melainkan puasa. Bila start puasa? Ketika azan subuh. Maksudnya ketika masuk waktu subuh. Itu awal-awal puasa. Sebelum tu tak ada lagi puasa. Cumanya disebabkan untuk menyertakan niat di saat itu, ramai juga yang terlepas nanti. Maka disebabkan itulah syariat menjadikan puasa ni lain daripada yang lain, kerana ada kesukaran bagi menjadikan niat puasa berlaku serentak dengan awal-awal puasa. Lalu diwajibkan niat pada waktu malam sebelum masuk subuh. Itu antara ibadah yang niatnya lebih awal. Macam azam pula, padahal dia dianggap sebagai niat. Macam mana? Zakat. Zakat, niat zakat ketika kita membayar zakat itu. Ketika kita membayar zakat itu. Jadi maknanya sewaktu kita nak bayar zakat, masa itulah kita hendaklah berniat. Cuma dalam isu zakat, kita boleh wakilkan orang untuk membayar zakat. Dan ada perbahasan kita boleh membayar zakat sebelum sampai kewajipannya. Contoh macam zakat fitrah tu, bila difardukan betul-betulnya, bila kita start fardu zakat ketika masuk bulan Ramadan. Cuma masa tu tidak lagi confirm wajib, tapi dah boleh masuk dah. Bila nak confirmnya? Apabila berakhir bulan Ramadan dan kita sempat boleh hidup pada malam Syawal. Ketika itu confirm wajib. Kalau meninggal dunia, katakan meninggal dunia pada hari yang ke-15 Ramadan meninggal dunia, maka ketika itu zakat tidak diwajibkan ke atas orang yang meninggal dunia tersebut. Kerana
kewajipan zakat hanya berlaku apabila orang yang membayar zakat itu sempat hidup pada bulan Ramadan dan sempat hidup juga pada bulan Syawal. Sebab itu anak yang baru lahir, katakan lagi setengah jam nak masuk maghrib, dia lahir. Atau 5 minit sebelum maghrib, dia lahir. Kemudian dia, takdir Allah Ta'ala, lepas isyak meninggal dunia. Katakan begitu. Sebelum maghrib terakhir, sebelum masuk maghrib hari raya tu, hari terakhir, siang terakhir bulan puasa, dia lahir. Contohnya, kemudian takdir Allah Ta'ala lepas isyak dia meninggal, atau lepas maghrib, lepas habis azan tu, dia meninggal. Maka wajib ke si ayah untuk membayar zakat kepada anak yang telah meninggal dunia? Jawapannya ya. Jadi zakat, dia ada satu perbahasan dia juga boleh membayar lebih awal. Lebih awal. Sama juga dengan contohnya seperti sembelihan. Kalau nak kiranya, bila kita niat sembelih tu, ketika pisau tu. Tapi biasanya kita minta tolong orang, tolong sembelih. Kita niat masa beli tu, maka juga diiktibar. Ini ada beberapa contoh-contoh yang lain. Terima kasih kerana mendatangkan beberapa contoh-contoh yang niat lebih awal daripada perbuatan. Tapi tak boleh juga ketika itu niat menyertai perbuatan. Tapi isu Allahumma salli ala Rasulillah, isu puasa, kalau kita berjaya memasukkan niat, kita hanya berniat sewaktu azan, tak sah. Dia lain. Dia mesti niat lebih awal daripada ibadah. Tapi satu-satunya lah. Kalau macam isu zakat tadi, boleh kita niat bila dah fardu. Sebelum tu pun boleh. Kemudian kalau isu sembelihan pun lebih awal pun tak apa. Tapi masa sembelih pun tak apa. Tapi isu zakat, isu puasa dia agak lain. Okay. Niat nanti kita akan masuk pada muka surat yang ke-17. Dia ada perbahasan yang terperinci sikit tentang isu niat. Nanti kita akan tengok apa yang mesti ada di dalam isu niat. Niat ketika berwudu, macam mana. Nanti dalam solat pun dia akan bincangkan macam mana niat untuk solat. InsyaAllah. Niat puasa sebulan boleh pakai. Kita sekarang ni kiranya baru cerita pasal wuduk macam mana? Nak postpone ke ataupun boleh postpone supaya kita fokus. Niat dulu sebelum wuduk? Tak. Itu lafaz. Nanti kita akan tengok pada pasal yang seterusnya. Boleh gitu Pandai mengajar. Dia nak suruh berhenti soalan tu. Cuma isu puasa tadi, boleh ke niat sebulan Ramadan? Dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Tetapi yang difatwakan boleh. Berdasarkan mazhab Imam Malik. Tapi nanti dalam masuk isu puasa nanti, kita akan bincang lagi lah secara panjang lebar insyaAllah. Okey. Yang pertama, fardu yang pertama adalah niat wuduk ketika membasuh muka. Sebab itu kalau niat berlaku sebelum muka dibasuh, masa dibasuh tangan, masa kumur-kumur, dia dah berniat puas, dia dah niat wuduk, tidak lagi diiktibar niat itu. Jadi ketika dibasuh muka, dia kena sertakan niat sewaktu membasuh muka. Niat ni apa yang dalam hati, yang lafaz tu itu mulut. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Lafaz mulut kita. Tapi yang dalam hati, yang terlintas dalam hati, bahawa yang saya basuh muka ni apa tujuan dia? Basuh muka sebab panas ke? Bangun tidur ke? Ke untuk mengangkat hadas? Ke untuk berwuduk? Yang tu yang dipanggil niat. Nanti kita akan tengok secara panjang lebar selepas ini dalam fasal yang seterusnya. Fardu yang kedua adalah membasuh muka. Hari ini disebabkan apa namanya saya sering terlewat disebab salah faham tu, saya bawa handset. Jadi menengok pukul berapa tinggalnya supaya saya tidak menzalimi. Ada lebih kurang 5 minit lagi sebelum nak masuk syak. 5 minit ke 6 minit lagi. Fardu yang kedua adalah membasuh muka. Maknanya fardu yang pertama adalah niat. Cuma niat ini bila berlakunya serentak dengan membasuh muka. Fardu yang kedua membasuh muka. Mana kawasan muka?
Bermula daripada awal tumbuh rambut ni, kalau dari segi panjang dia, daripada awal tumbuh rambut ni sampai ke dagu ni, hujung dagu kita. Kemudian daripada hujung telinga ni sampai ke hujung telinga satu lagi. Seluruh kawasan ini dipanggil muka. Dipanggil muka. Maksud dia, orang yang berwuduk, dia kena membasuh semua kawasan yang ada di muka dan tidak boleh ada penghalang. Kalau dawat pen tak apa. Cat tak boleh. Sebab bawah ni macam mana? Sampai betul-betul sini. Tulang rahang kita ni. Rahang dia panggil ni lahyah. Lahyah ni janggut. Lahyun ni rahang. Kita ada dua lahyan. Kita ada dua rahang. Yang mana berakhir di azaqn. Di apa namanya? Dagu di dagu. Betul ni pergi dagu tak? Jadi yang bawah ini dah tak, bukan muka dah. Ni dia panggil safhatul unuq. Apa namanya, ni orang kata apa? Kawasan leher. Jadi di bawah tulang rahang itu dia sudah tidak dipanggil sebagai muka. Cumanya mesti wajib juga dibasuh sempadan-sempadan itu. Main kena basuh sikit atas kepala ni dan kena basuh bawah sikit daripada dagu. Baru pasti kita telah membasuh muka. Telinga ni mesti dibasuh juga ujung telinga sikit. Yang awal ni. Telinga tu sini bukan muka. Tetapi di hujung telinga ni. Memang kita punya telinga ni dia punya apa ni macam saya pun tak tahu apa nama dia. Yang macam timbul sikit tepi ni. Itu wajib dibasuh sikit. Walaupun itu bukan muka. Kerana apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sebarang perbuatan wajib yang tidak akan sempurna melainkan kena lakukan satu perbuatan itu pun jadi wajib. Asalnya kita diwajibkan hanya membasuh muka semata-mata. Rambut, kepala tak wajib dah. Tetapi macam mana kita nak basuh muka dengan pasti? Caranya awak lepaskan sikit sehingga basuh sikit bahagian atas kepala ni. Ketika itu confirm telah membasuh muka. Maka disebabkan perbuatan wajib tidak akan sempurna melainkan dibuat basuhan sedikit pada atas kepala ni sikit, bawah dagu ni sikit, bawah rahang muka ni sikit, di ujung telinga ni sikit, maka ketika itu wajiblah dibasuh sempadan itu. Sama dengan kita menutup aurat. Aurat lelaki, antara lelaki dengan lelaki, apa dia? Antara pusat dengan lutut. Pusat tu sendiri aurat tak? Tak. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, pusat tu sendiri tidak aurat, lutut tu sendiri tidak aurat. Mereka saya tunjuk lutut saya ke tuan-tuan, awak nak main tomoy macam tu tak? Kata dia bukan bila ada main tomoy. Orang tomoy kalau belah-belah tai tu dia pakai seluar tai tu lah, seluar tomoy tu lah. Kita kata, hai ni dia dah aurat ni. Kita pun turunkan sikit seluar tu. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Turunkan sikit. Tapi sebab dia orang tomoy ni, dia kata kalau pakai seluar panjang, dia tendang tu tak habis. Dia senang pakai seluar pendek supaya dia libas tu habis. Sebab dia nak libas pakai tulang keting dia tu. Dia beza dengan silat, dia pakai tulang hujung. Jadi akhirnya bincang dengan mahaguru tomoy tu, kita punya seluar tomoy tu redahkan sikit. Nampak lutut tapi awal lutut tertutup sedikit. Okey, selesai tu. Tapi masalah bila menendang tu kan tersingkap, berdosa pula. Tapi dia buatlah, dijahit ke apa biar grip semua itu, saya tak tahu lah, itu proses dia lah. Mudah ceritanya pakai je lah salah panjang. Selesai masalah. Jadi menutup aurat antara pusat dengan lutut. Pusat tu sendiri dan lutut tu sendiri tidak aurat. Tetapi macam mana kita nak pastikan kita telah berjaya menutup kawasan antara pusat dengan lutut? Caranya ditutup bahagian pusat dan ditutup sedikit bahagian lutut yang atas tu. Lutut kita panjang sikit, ada lutut belah bawah, ada lutut belah atas. Bahagian lutut belah atas tu ditutup sedikit. Maka ketika itu pasti dan confirm lah kita telah menutup aurat. Walaupun lutut bawah tu nampak lagi. Cuma bila sembahyang kan tersingkap, akhirnya kita pun ke bawah lagi. Walaupun nak kira-kiranya nak menutup sampai ke bawah tu dah tak wajib dah. Jadi
Dalam isu membasuh muka tadi, wajib membasuh seluruh bahagian muka dan sempadan-sempadannya. Walaupun pada asalnya sempadan itu tidak termasuk muka. Atas dasar kaedah, ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Semua benda wajib yang tidak akan sempurna melainkan dilakukan perbuatan tertentu itu juga menjadi wajib. Baru nak menyentuh. Okey. Muka. Masuh muka ni sekali dengan segala bulu-bulu yang ada di muka. Apa yang bulu yang ada di muka? Misal. Ni apa namanya? Anfaqah ni apa? Kumis apa namanya? Janggut smart. Sepat. Ya, itu first time dengar tu. Okey, ni. Janggut janggut, jambang, bulu mata. Itu semua kawasan yang wajib. Semua bulu-bulu lah. Kalau ada bulu-bulu halus ke apa semua, itu mesti dibasuh belaka. Okey. Akan timbul isu dalam kitab fiqah kalau tebal. Iaitu tebal macam mana? Bila saya pandang ni tak nampak dah kulit tu. Itu dipanggil tebal. Macam saya punya ni, ataupun macam apa namanya Cikgu Zairi punya tu. Zairi kan? Betul kan? Bukan cikgu Cikgu Zul. Tunjuk semua bila kita nampak kulit tu, itu dipanggil nipis. Bila nipis, dia akan timbul satu perbahasan, iaitu wajib air sampai ke kulit. Mesti sampai ke kulit. Cuma janganlah tuan-tuan sampai jadi syak, dah kena ke tidak, minta tolong awak duduk tepi ni. Awak tengok kena ke tidak kulit, itu dah sampai was-was. Jangan, kita lebih kurang je. Maksudnya benda tu insya-Allah sampai. Jangan sampai timbul was-was. Cuma kalau janggut tu tebal, dia punya apa namanya, jambang tu tebal. Macam orang Arab. Macam lebih kurang lah. Dia nampak lagi tu. Nampak lagi. Kalau orang Arab tu dia sampai tebal. Jadi ketika itu dia hanya wajib membasuh permukaan janggut dan juga apa namanya, jambang dia saja. Cuma dia disunatkan juga untuk memasukkan air sehingga sampai ke kulit. Disunatkan saja. Okey. Dia tak diwajibkan. Yang wajib masa bila? Kalau janggut itu tidak tebal sehingga boleh nampak warna kulit itu. Nampak kulit itu, maknanya dia wajib masukkan air sampai ke kulit. Ada satu lagi isu janggut. Macam kita orang lelaki berjanggut tak? Janggut kita dia akan turun ke bawah. Ada ke orang janggut ke atas? Tak ada, semua turun ke bawah. Kalau ada ke atas tu dia trim tu, jadi pelik. Misai, katakan setengah orang misai dia buat style macam misai Cina tu kan. Jatuh ke bawah, bulu kening, macam tu sekali cerita kungfu tu kan. Ada ke tidak, saya tak tengok orang begitu. Segala bulu yang jatuh daripada kawasan muka dan melepasi kawasan muka, wajibkah dibasuh? Jawapannya ya. Berdasarkan pandangan yang muktamad dalam mazhab kita, mazhab di Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, janggut, misai yang terkeluar daripada had muka. Kalau janggut tu masih di sini, masih lagi di ni, tapi macam ni, macam saya ni. Ini dah terkeluar dah ni. Adakah yang terkeluar ni wajib dibasuh? Berdasarkan pendapat yang muktamad, wajib dibasuh. Allah, Ustaz, selama ni kami tak basuh, Ustaz. Ada pandangan yang kedua yang kata tak wajib. Tapi lepas ni pegang terus untuk mengatakan ianya adalah wajib. Maknanya ketika kita berwuduk, pastikan janggut-janggut kita yang terkeluar ni juga dibasuh. Kalau tebal, cukup di kawasan luaran lah. Kenapa? Bulu yang terkeluar wajib dibasuh. Macam orang perempuan, dia ada bulu, kadang-kadang rambut panjang, sideburn dia panjang kan. Yang terkeluar tu pun wajib dibasuh. Sebab itu masih dianggap dalam kawasan muka. Walaupun ujung dia tu sudah terkeluar daripada had muka. Macam kita kalau sideburn kita panjang, yang terkeluar daripada muka tu pun wajib dibasuh. Kerana dia termasuk dalam kategori bulu yang terkeluar daripada had muka. Wallahu a'lam. Kita azan dulu. Ya Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa sayyidina Muhammadin rasulahu bil islami dina. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatu qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, muka. Apa lagi kawasan yang wajib dibasuh ketika muka? Ni, kelopak mata ni, hujung-hujung ni. Maknanya biasanya berlaku kalau kita bangun tidur, kadang-kadang biasanya kita akan ada tarik mata tepi-tepi ni. Kalau kita berwuduk dalam keadaan kita tidak menggosok betul-betul, menghilangkan tarik mata di tepi mata ni, maknanya ada penghalang yang menghalang air daripada terkena kawasan yang wajib dibasuh. Maka sebab tu bila bangun tidur, pastikan dibuang tarik mata itu dan pastikan ketika berwuduk air memang mengenai tepi-tepi mata ni. Itu. Jadi itu antara kawasan yang mungkin orang tak perasan. Silakan. Dalam mata tidak perlu dimasukkan air. Dalam mata tidak perlu dimasukkan air. Ada juga para ulama yang berpendirian air di mata pun dimasuk air. Tapi kalau pandangan yang kuat hatta dalam mazhab Imam Syafi'i pun tidak mewajibkan. Bahkan boleh bawa kepada kemudaratan juga tu. Jadi air tidak wajib dimasukkan ke dalam biji mata. Cuma di kawasan tepi-tepi mata itu mesti. Apa lagi kawasan yang mesti dibasuh ketika kita berwuduk? Awal hidung ni. Ni kawasan awal hidung ni. Sebab itu kawasan yang boleh dilihat. Jadi termasuk dalam kawasan muka. Dalam tak. Dalam disunatkan untuk kita membersihkan, tetapi tidak diwajibkan. Mana lagi kawasan yang wajib dibasuh ketika kita membasuh muka, iaitu bibir, permukaan bibir ni. Ni. Kalau seseorang itu berwuduk, seseorang itu berwuduk, katakan dia macam tu. Tak tahu apa sebabnya. Dia sakit mulut ke apa ke? Dia duduk pun gitu
Udahnya masa sapu kepala, Allah. Yang ni tak kena air lagi. Nak buat macam mana? Ambil air. Selesai. Habis, apa dia buat lagi? Kena basuh tangan balik semula. Sebab basuhan tangan tidak dianggap sah kerana muka belum selesai. Jadi pastikan kita ketika berwuduk, kawasan-kawasan muka ini dibasuh. Senang je. Tak susah mana. Paling korang takut tak terkena. Ambil air kumur selesai. Masuklah tu. Ketika basuh muka, pastikan kawasan ini semuanya dibasuh. Dan janggut itu, yang terkeluar tu diselat-selat. Kemudian disunatkan juga bila air ni kita membasuh juga telinga, tapi disunatkan, tidak diwajibkan. Yang mana bahagian telinga yang wajib, iaitu di hujung ni. Yang terbonjol sikit ni, itu kerana dia adalah sempadan kepada muka. Maka diwajibkan basuh atas dasar dia adalah sempadan walaupun dia bukan kawasan muka. Itu sajalah saya rasa untuk pertemuan kali ini. Sebab dah ada handset, jadi tak ada alasan lah. Tahu dah pukul apa sekarang ni? 8.45. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah dalam pertemuan minggu depan, kita akan masuk kepada basuhan kedua-dua tangan sehingga sampai ke siku. Jadi hari ni wuduk kita tertangguh sebentar lah. Wuduk tertangguh. Tapi sembahyang sah insyaAllah. Walaupun wuduk tertangguh. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga ada manfaat dan saya sangat gembira dengan soalan-soalan yang pelbagai ini. Kerana soalan-soalan ini sebenarnya mengukuhkan kefahaman kita. Dan tujuan kita nak belajar ni memang kita nak tahu. Jadi jangan malu untuk bertanya, tanyalah. Dan saya sendiri pun, mana yang saya tiba-tiba tak apa ingat, yang tak pasti, kita cek balik kitab. Tak ada masalah. Niat ke? Okey. Okey, satu soalan dia. Basuhan yang wajib ni basuhan yang mula-mula. Basuhan yang kedua dah tak wajib dah. Maknanya kalau tak nak dibasuh kali kedua, kali ketiga dah tak ada masalah. Tapi disunatkan untuk dibasuh kali kedua dan kali ketiga. Kalau rambut tu yang diwajibkan sapuan kali pertama. Adapun sapuan kali kedua, sapuan kali ketiga itu disunatkan. Kalau kita lebih kurang, ya silakan. Tetapi takut pahala pun lebih kurang lah. Tuhan pun bagi pahala lebih kurang. Dah awak buat lebih kurang kan? Selesai? Orang tu dia katakan, dia basuh muka kali pertama. Masa dia nak basuh kali kedua, kononnya sunat. Rupanya ada, contohnya, dia terkemam mulut tadi. Dia basuh kali kedua, maka maknanya basuhan kali kedua tu menyelesaikan basuhan yang tidak sempurna ketika basuhan kali pertama. Cuma mana yang lagi baik, dibasuh kali pertama, dibasuh kali kedua dan ketiga juga secara sempurna. Baru pahalanya juga adalah sempurna. Sudah. Sebentar. Mana satu nak tanya? Boleh kita bagi Abang Sabri dulu silakan. Kita nak jimat ayuh. Memang ayuh tak ada ke? Kalau air tak ada, ya. Di saat itu memang kita sempurnakan. Sebab berwuduk dengan sempurna atau berwuduk dengan tayamum disebabkan air tak cukup, mana lebih afdal? Berwuduk dengan sempurna. Maksudnya, kalau ketika contoh, waktu nak habis dah. Awak tersedak, la haula wala quwwata illa billah, tertidur. Ketika itu dah janganlah yang sunat-sunat ni, buat yang wajib sebab kita takut terlepas waktu. Begitu juga kalau air memang tak cukup, maka ketika itu kita berwuduk pada yang wajib semata-mata. Bersatu. Tak ada masalah. Cuma kalau air ada, cuma nak jimat Allah, jimat tak mana sangat kan. Cuma berwuduk walaupun 3 kali kena berjimat. Sebab itu antara yang ditegur oleh guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, dia tak jadi juga nak berhenti pukul 8.48 ada. Pukul 9. Ini semacam ni ala sabilil haqiqah ke ala sabilil majaz ni. Okey. Jadi apa yang disentuh oleh guru saya, mungkin elok juga dari keluar ni. Masa kita berwuduk, kadang-kadang kalau kita perasan orang tu dia gemam mendengar bunyi ayuh. Brrrr, ayuh keluar. Dia pun sambil-sambil basuh, relax. Lagi dahsyat kalau di rumah tu, dia buka ayuh dulu.
Lepas tu baru nak gosok gigi. Habis air yang keluar tu apa kefaedah halwa telinga. Yang tu lah yang Nabi meminta kita supaya berjimat menggunakan air walaupun kita berwuduk di sungai. Tak luak air sungai tu. Tetapi nak katanya bukan akhlak kita membazir air ketika beribadah. Jadi maknanya, kata guru saya Fadilatul Syekh Husri, bila kita nak basuh muka contohnya, buka air, tadah ni, tutuplah balik. Nak pula kalau yang pilih yang boleh tolak-tolak lagi senang. Saya minat betul kalau tu. Kalau pilih yang bulat tu jenuh juga tu. Ya. Kalau pilih yang boleh tolak-tolak tu senang. Maknanya awak ambil air, cukup dah ni, tolak. Basuh muka dulu, tonyohlah betul-betul. Tak ada air yang keluar. Lepas tu nak ambil kali kedua, buka sekali lagi. Renyahlah Ustaz. Memanglah renyah. Memanglah macam-macam lah pula. Tetapi itu yang dituntut daripada kita membazir air. Dah lah bukan air sendiri. Air surau pula tu kan. Jadi itu memang sangat-sangat dituntut supaya kita walaupun berwuduk dengan sempurna tetapi kadar air adalah cukup Berwuduk dengan ni je. Boleh? Sempurna? Tapi kena pastikan. Ada setengah orang dia nak kata boleh juga. Dia tersilap. Akhirnya membasuh jadi menyapu. Dia ambil air, tak, 2-3 titik, dia tonyoh. Itu tak. Itu bukan membasuh muka, itu menyapu muka. Dia tak sah tu. Dia kena ambil air dan dia kena air tu jatuh ke muka. Tapi maknanya jumlah yang air menitik tu kira selesai lah tu. Tapi kalau ambil air, kalau dia spray muka pun tak ada masalah juga. Tapi kalau dia ambil contohnya kain, dia basahkan, lepas tu dia tepek-tepek, itu dia tidak membasuh muka, itu dia mengelap muka, menyapu muka. Tak sah kerana membasuh muka adalah rukun. Manakala kepala nanti barulah menyapu kepala. Saya kira ada satu soalan lagi. Silakan. Sekali lagi. Kalau Ustaz kata tadi yang pertama tu contoh yang kita ambil, mungkin dia tak sempurna. Lepas tu bila kita ambil yang kali kedua tu, dia menggantikan yang pertama tadi lah. Ya, betul. Tetapi kalau kita basuh muka, dia berserta dengan niat. Kalau kali kedua kita basuh tanpa niat, macam mana pula? Tak ada masalah. Dia tidak disyaratkan niat mesti berterusan. Walaupun yang pertama tadi tak sempurna. Walaupun yang pertama tidak sempurna, tetapi air sudah terkena ke muka. Dia yang disyaratkan, air itu terkena di muka dan niat juga berlaku ketika itu. Bermula daripada saat itu berlakulah wuduk. Walaupun mungkin dia terlupa pasal wuduk ketika dia basuh tangan, kepala dan sebagainya. Tak ada masalah. Tak disyaratkan niat mesti terus dia ingat yang dia sedang berwuduk sampai habis basuh kaki. Walaupun yang terbaik dia terus mengingatkan diri dia bahawa dia sedang berwuduk. Jadi kalau dia basuh muka contoh, basuh muka, dah basuh muka kali pertama. Lepas tu dia pegang, baru tidur ni. Ada tak mata. Jadi basuh kali pertama tu macam mana? Yang sudah terkena air, itu sudah selesai. Cuma masalahnya, yang ni belum disentuh air. Jadi, buang tak mata tu. Kemudian ambil air. Selesai. Jadi, dia sudah dianggap sebagai orang yang telah menyempurnakan basuhan muka. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu saja. Alhamdulillah hari ni ada peningkatan 7 minit lebih awal daripada semalam lagi teruk 9 suku baru perasan Tapi alhamdulillah saya dah beringat dah bahawa inset tengok pukul berapa jam. Jadi tahu pukul apa kena berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada basuhan yang seterusnya, iaitu fardu yang ketiga, membasuh kedua-dua tangan bersama kedua-dua siku. Wallahu taala a'la wa a'lam. Moga diberikan kebaikan di atas majlis ini dan semoga mengukuhkan lagi ibadah kita, dan insya-Allah dengan majlis ini moga-moga saya lebih awal daripada tuan-tuan semua moga-moga saya sendiri bermanfaat, dapat manfaat, tuan-tuan juga dapat manfaat, dan moga-moga kita akan menjadi mereka yang dalam pengetahuannya terhadap hukum hakam agama. Biiznillah subhanahu wa taala kita tangguhkan majlis kita insya-Allah dengan salawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.